uh, telah bertanya Abdullah bin Suriah. Telah bertanya Abdullah bin Suriah ini sebagai sebab turun ayat Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu hingga seterusnya. Ini sebab nak turun ayat ini. Telah bertanya Abdullah bin Suriah. Abdullah bin Suriah ni siapa dia? Satu ulama Yahudi, mana seorang dari salah seorang ulama Yahudi yang ada di Madinah. Tanya akan Nabi, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah kaul dia kata begitu. Tapi setengah kaul, setengah ulama dia katanya bukan tanya Nabi atau Sayyidina Umar. Setengah ulama dia katanya Abdullah bin Suriah, dia tanya Nabi sendiri. Setengah ulama katanya bukan tanya Nabi, tanya kepada Sayyidina Umar. Tanya Sayyidina Umar. Jadi khilaflah, setengah ulama katanya tanya Nabi sendiri, setengah ulamanya tanya Sayyidina Umar. Tapi yang kata tanya tu tanya Sayyidina Umar pasalnya begini. Jadi Sayyidina Umar tu dia ada kebun lah, mudah katanya. Ada kebun tapi tak tahu juga tu. Kebun tu kebun tama ke kebun apa tak pasti. Tapi ghalibnya kat Madinah tu ialah tempat yang banyak kebun tama. Jadi Sayyidina Umar dia ada satu kebun. Maka memanglah Sayyidina Umar tu berulang-ulang kepada kebunnya, kebun kat Madinah. Maka pada jalan nak pergi kat kebun dia tu ada sekolah, tempat belajar bagi orang Yahudi. Jadi kat jalan yang dia lalu pergi kat kebun tu ada tempat belajar bagi orang Yahudi. Maka jadi adat biasanya Sayyidina Umar tu apabila dia tu balik daripada kebun masalan, dia suka masuk dengan orang Yahudi belajar. Sayyidina Umar suka bersinggah pada tempat belajar bagi orang Yahudi. Maka di situlah dengan sebab Sayyidina Umar tu ada bersinggah masuk dengan orang Yahudi mengajar, maka yang mengajar tu ialah Abdullah bin Suriah tadilah. Sebab dia tu sebagai tok guru lah. Mengajar orang Yahudi, maka Sayyidina Umar pun ada masuk dengar juga dengan sebab maka apabila jadi kenal lah Abdullah bin Suriah dengan Sayyidina Umar tu kenal lah. Maka suatu hari Abdullah bin Suriah tu tanya Sayyidina Umar. Situnya ada khilaf. Setengah katanya Abdullah bin Suriah tanya Nabi sendiri, setengahnya kata tanya Sayyidina Umar. Tapi tanya Sayyidina Umar tu pada masa Sayyidina Umar masuk dengan Abdullah bin Suriah duk mengajar. Tapi khilaf pada tanya tu, tanya akan Nabi ke tanya akan Sayyidina Umar, tapi soalan tu tidak ada khilaf. Tanya pasal apa? Tanya daripada mereka ni benda yang dia tanya. Daripada mereka ni benda yang dia tanya. Mereka yang bawa turun wahyu siapa ia? Daripada malaikat. Jadi maknanya Abdullah ia tanya siapa malaikat mana yang bawa turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mana bawa turun wahyu, mendatangkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kalau di atas kata tanya Nabi, Nabi jawab. Kalau katanya tanya Sayyidina Umar pun jawab. Kata Nabi, ia Jibril. Maknanya malaikat yang bawa turun wahyu tu ialah Jibril. Apabila Abdullah dengar jawapan itu, dia pun terkejutlah.
Maka dia katanya, maka kata Abdullah, iaitu Jibril tu aduwuna. Apa makna aduwuna? Seteru kami. Jadi orang Yahudi dia pandang kepada Jibril itu sebagai seteru mereka. Orang Yahudi dia pandang kepada Jibril ialah sebagai terus. Dia agak katanya Jibril tu ialah seteru bagi orang Yahudi. Kemudian kenapa pandang agak jadi seteru dengan orang itu Jibril itu seteru bagi orang Yahudi? Dengan sebabnya bawa datang azab. Sebab Jibril itu menurung azab kepada orang Yahudi. Jadi maknanya pada zaman dululah, pada zaman Nabi Musa, pada nenek-nenek mereka tu banyak orang Yahudi tu kena azab. Seperti kemarau, seperti apa tu semuanya membawa datang kemarau tu oleh Jibril dan lain-lain lagi. Jadi mereka tuduh kata Jibril lah membawa azab kepada mereka. Sebab tu pandangan mereka kepada orang Yahudi, pandangan mereka orang Yahudi kepada Jibril itu sebagai seteru. Dan jika Mikail, nascaya kami beriman. Dan jika Mikail, mana jika malaikat yang bawa turun wahyu itu ialah Mikail. Dan jika Mikail, jika malaikat yang bawa turun wahyu itu ialah Mikail, nascaya kami beriman. Kalau dia kata kalau malaikat yang bawa turun wahyu pada Nabi itu kena tahu malaikat yang nama Mikail, kami nak beriman dengan Nabi. Tapi kalau Jibril itu seteru, kami tak beriman lah dengan Nabi. Pada maksudnya begitu. Kerana ia yang Mikail bawa datang dengan khasbin. Ada. Kerana ia bawa datang dengan khasbin, apa dia khasbin? Kemarau dan hujan dan tumbuh-tumbuhan dan selamat. Kerana ia yang Mikail bawa datang dengan khasbin. Apa makna khasbin? Bahasa Melayunya kemarau. Bukan. Kemurahan. Ya. Subur. Khasbin makna subur. Kemurahan maknanya subur. Kerana ia sebab Mikail itu meretahkan hujan kan. Kerjaan dia tu meretahkan hujan kerana ia yang Mikail bawa datang dengan khasbin. Khasbin tu kemurahan dia terjemah. Tapi kita maklum dengan makna apa dia? Subur, kesuburan. Dan dengan hujan. Jadi subur tu dengan sebab diturunkan hujan. Dan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh dengan sebab turun hujan tu jadi jaksa Mikail lah. Dan selamat dan kesejahteraan. Jadi maknanya kalau malaikat yang bawa turun wahyu kepada Nabi itu kena atas Jibril, maka dia tak nak beriman dengan Nabi. Sebab Jibril itu mereka agak katanya Jibril itu jadi seteru kepada buat nyanyi, buat seteru, buat azab kepada mereka. Tapi kalau malaikat yang bawa wahyu itu ialah Mikail, maka mereka nak beriman dengan Nabi. Sebab mereka Jibril itu Mikail itu bawa kesuburan kepada mereka. Jadi maka apabila turun ayat itu, apabila berlaku pertanyaan dan jawapan begitu, maka turun oleh ini ayat. Maka turun oleh ini ayat, kul man kana aduwan. Maka ayat ni pun diturunkan. Tapi yang sebenarnya dia tanya begitu tu memang mereka dah tahu katanya Jibril yang bawa wahyu ke semuanya, mana-mana rasul sekalipun Jibril yang membawa wahyu. Jadi rupanya mereka tanya tu nak sebagai maknanya kalau Nabi percaya kepada dia, maknanya Nabi tak boleh buat tindakan kepada mereka lah. Maknanya Nabi beri uzur. Nak buat macam mana? Jibril itu seteru bagi engkau, kau tak payah beriman dengan kami pun boleh.
Jadi naknya Nabi nak dia cerita, tujuan dia cerita gitu kepada Nabi-nya. Tujuannya nak bagi Nabi bagi keuzuran kepada mereka dengan tidak beriman. Jadi apabila tahu katanya Nabi jawab kata Jibril, maknanya mereka tak beriman sebab Jibril itu seteru. Maka Nabi tak boleh kata apalah kepada mereka. Begitu. Jadi maksudnya begitu. Padahalnya mereka dah tahu semuanya Rasul semenjak daripada Nabi Adam, mana-mana Rasul sekalipun yang menurun wahyu itu ialah Jibril sebab tugasan diserah pada Jibril. Tapi saja tanya tu nak jadikan alasan tak beriman je lah. Nak jadikan alasan tak beriman. Saja nak cakap begitu ya. Maka apabila berlaku soalan dan jawapan begitu, cakapan begitu, maka turunlah ayat ni. Qul, kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, bagi Yahudi. Man kana aduwwan li Jibrilah. Barang siapa yang ada seteru bagi Jibril. Barang siapa ni siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja yang ada seteru, yang jadi seteru, yang buat seteru dengan Jibril, maka hendaklah mati ia dengan duka cita. Dalam likungan dia buat tu, itu sebagai jawab. Man tu kalau dalam kaedah nahunya man syartiyah, dia kena ada jawab. Maka yang dia tulis, maka hendaklah mati ia dengan duka cita. Itu jawab bagi man. Kalau katanya siapa yang seteru dengan Jibril, maka hendaklah dia tu mati dengan duka cita. Dengan maknanya tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa dah. Maka mati dengan duka cita. Dengan maknanya kalaulah siapa yang seteru dengan Jibril, kita nak buat, nak cakap mudah-mudahnya, siapa yang tak suka kepada Jibril. Siapa yang seteru dengan Jibril, siapa yang tak suka dengan Jibril, yang mana Jibril tu turun wahyu kepada Nabi Muhammad, padahalnya Jibril tu tugasan dianya menurun wahyu kepada Nabi Muhammad dan Nabi lain-lain. Maka sekiranya kalau tak suka kepada Jibril, maka dia tu mati dalam keadaan tak suka begitulah. Mati dalam keadaan duka cita begitulah. Nak buat macam mana? Nak lari tak boleh. Sebab kerjaan Jibril tu dia menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dan segala Nabi-Nabi yang lain. Kalau tak suka pada Jibril, tak boleh jadi. Tuhan nak katanya, Jibril kau tak payah turun wahyu sebab ada orang tak suka pada engkau. Tak boleh gitu. Tidak ada begitu. Jadi maknanya kalau tak suka dalam Jibril, dan tak suka kepada Jibril, maka Jibril tugasan dia kena bawa datang wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka sentiasa dianya begitu. Maka kalau tak suka, mana mati dalam keadaan duka cita begitu. Mati dalam keadaan marah kat Jibril begitu. Nak ubah tak boleh. Kalau sebab Allah Ta'ala tak ubah. Begitu. Kalau begini boleh jadilah. Tidak mati dalam keadaan duka cita. Sebab kalau Allah Ta'ala tahu katanya, orang Yahudi tak suka pada Jibril, Allah Ta'ala ubah gantikan dengan Mikael pula turun wahyu pada Nabi. Jadi mati dalam serenuk lah. Ni dengan sebab apa, setiap hari dengar kata Jibril datang kepada Nabi. Setiap hari dengar kata Jibril ada datang kepada Nabi. Jadi setiap hari dia tu dalam duka cita. Duka cita sebab tak suka kepada Jibril. Maka sebab tu katanya siapa-siapa yang tak suka pada Jibril, yang seteru dengan Jibril, maka orang tu tentu dah dia mati dalam duka cita. Contohnya kita katanya kalau orang tu dia tak suka kepada musim kemarau masalah.
Orang tu dia tak suka pada musim kemarau sebab panas sangat. Dia tak suka. Apabila datang kemarau, dia berasa jemu, dia berasa lemah, dia berasa benci kepada musim kemarau. Tak selesa hidup kalau musim kemarau, maka orang tu akan mati dalam tak segenap. Sebab apa? Sebab nak lari pada musim kemarau, tak lepas. Setiap tahun mesti kena ada musim kemarau. Setiap tahun kena ada musim kemarau. Selepas banjir, kemarau. Maka kalau tak suka daripada kemarau, maknanya kena mati dalam duka cita. Dengan sebabnya, maknanya orang kitanya kena terima dengan benda begitu. Kalau tak suka pun mesti kena terima. Kalau turut ikut hati tak suka sampai ke mati, tak sepenuh duka cita sampai ke mati lah. Tu maknanya dia jadi duka cita dengan sebab benda yang tak diubah, tak boleh nak diubahkan. Tak suka dengan begitu, maka mati dalam duka cita. Macam orang kitanya dia tak suka bagi ada rambut kat kepala. Dia tak suka kepada ada rambut kat kepala. Itu maknanya orang tu mati dalam susah hati. Tumbuh dia cukup. Buat macam mana pun, pakai ubat pun tumbuh lagi rambut kat kepala. Kalau tak suka ke rambut ada di kepala tu, mati dalam susah hati. Sebab apa? Sebab biasanya rambut tu tumbuh kat kepala. Kalau tak suka tu maknanya begitulah. Macam tak suka kepada ada tangan. Kami nak tangan sebelah saja. Kalau ada dua belah tu dia benci kepada tangan dua belah masalah. Itu mati dalam keadaan duka cita. Begitulah. Jadi nak buat bandingan katanya siapa yang seteru dengan Jibril maka orang tu akan mati dalam duka cita. Sebabnya tetap Jibril turun setiap masa kepada Nabi. Kenapa? Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Maka yakni kerana. Maka yakni kerana. Maka yakni kerana bahwasanya Jibril bawa turun ini. Gitu. Kerana maka bahwasanya telah bawa turun ini akan dia. Gitu. Maka bahwasanya telah bawa turun nak begini ya. Maka bahwasanya telah bawa turun ia akan Quran. Naknya begitu ya. Maka bahwasanya telah bawa turun ia. Ini tu nak jadi ia. Yang ini tu kita ubah jadi ia. Lepas tu akan Quran. Maka bahwasanya telah bawa turun ia ya Jibril akan Quran atas hati engkau dengan suruh Allah. Itu naknya begitu ya. Maka bahwasanya ini kerana bahwasanya Jibril telah bawa turun ia ya Jibril akan Quran atas hati engkau. Dah bawa turun tu dengan suruh Allah. Dengan suruh Allah. Jadi tengok. Jadi maknanya kenapa boleh katanya orang ni kalau tak suka kepada Jibril maka dia tu akan mati dalam keadaan duka cita. Maka sebab apakah kerana dia ni akan mati dalam keadaan duka cita, maka di sini menyatakan sebabnya.
Sebab apakah? Ilat menyatakan sebab. Jadi fa innahu tu kalau mengikut kaedah nahwu kita panggil ilat pada jawab syarat. Ilat pada jawab syarat. Mana jawab syarat tu maka hendaklah ia mati dengan duka cita. Fa innahu ni ilat sebab. Jadi sebab apa boleh dia ni akan mati dalam keadaan duka cita dengan sebab Jibril tu bawa turun Quran kepada Nabi. Maka kalau tak suka pada Jibril tu maknanya mati dalam tak suka dengan Jibril sungguhlah. Mati dalam keadaan duka cita. Begitu. Sebab duka cita tu sebabnya tak suka pada Jibril. Maka bahawasanya telah bawa turun ia. Maka ni kerana bahawasanya Jibril itu telah bawa turun ia Jibril akan Quran. Akan Quran, yakni wahyu. Atas hati engkau, dalam bahasa Arab tu dalam ayat tu ala qalbika, atas hati engkau. Di sini dia sebenarnya bawa turun Quran kepada Nabi cukup kan? Bawa turun Quran kepada Nabi, atas Nabi, tapi sini sebut hati Nabi, hati engkau. Tapi kalau cakap macam mana? Ala qalbika ni alaika, atas engkau, tu pun dah memadai. Tapi di sini ayat kata atas hati engkau. Kalau orang tanya kenapa sebut hati? Kenapa sebut hati? Kalau kita cakap biasanya Jibril bawa wahyu datang kepada Nabi. Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi. Cukuplah. Turun wahyu atas Nabi, atas diri Nabi. Tapi sebut hati itu untuk nak isyarat kepada bahawasanya hati itu tempat simpanan wahyu. Sebab hati itu ialah tempat simpanan wahyu. Tempat simpanan wahyu. Jadi maknanya wahyu yang dibawa datang oleh Jibril, maka Jibril baca wahyu itu, Jibril baca Quran, Nabi pun dengar. Maka apabila Nabi dengar, maka benda yang Nabi dengar itu Nabi hafaz. Nabi hafaz. Nabi simpan. Simpan kat mana? Dalam hati. Sebab tu katanya atas hati engkau. Jadi maknanya sebut hati di sini untuk nak isyarat kata tempat simpanan ingatan kitanya di hati. Dah. Sebab hati itulah gedong bagi segala perkara-perkaranya. Lagi pulanya hati itulah sebagai raja yang meretahkan segala anggota. Sebab tu disebutkan hati. Dengan suruh Allah. Jadi dia bawa turun wahyu tu dengan suruh Allah. Dengan suruh Allah, bahasa itu dalam ayatnya biiznillah, dengan izin Allah, yakni dengan suruh Allah. Sini diterjemuh dengan suruh. Dengan suruh Allah, dengan maknanya perintahan daripada Allah. Jadi bukan Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad tu saja-saja Jibril nak bawa turun, pandai-pandai Jibril sendiri tu bukan. Bukan tu wahyu yang dibawa turun oleh Jibril tu dengan sebab perintahan daripada Allah. Jadi Jibril tu dengar perintah daripada Allah, Allah Taala perintah suruh bawa turun wahyu ini, Jibril pun turun. Itu mana dengan izin Allah. Jadi apabila katanya wahyu yang diturun oleh Jibril, jadi Jibril bawa turun wahyu tu dengan izin Allah, dengan perintahan Allah. Jadi maknanya tak boleh nak marah kepada Jibril. Tak boleh nak marah pada Jibril. Kalau tak puas hati dengan Jibril yang mana Jibril bawa turun pada Nabi, maknanya tak puas hati dengan Allah juga. Sebab bukan Jibril pandai-pandai dia sendiri. Bahkan Jibril itu turunkan wahyu sebab ikut perintahan Allah. Kalau seteru dengan Jibril, pada makna seteru dengan Allah juga. Sebab tu di depan tu dia kata man kana aduwwan lillah wa malaikatihi hingga seterusnya.
Maknanya kalau seteru dengan Jibril, maknanya seteru dengan Allah. Sebab Jibril tu orang yang terima arahan daripada Allah. Jadi maknanya kalau suka pada Allah, mesti suka pada Jibril. Kalau suka kepada Allah, mesti suka juga dengan Jibril. Kalau benci pada Jibril, maknanya benci kepada Allah. Begitu. Tu makna kata dengan suruh Allah. Jadi maknanya kita dah maklum Jibril tak pandai-pandai sendiri masalah kerjaan wahyu ni daripada perintah Allah. Tapi sebu'an biiznillah untuk nak isyarat katanya, janganlah marah, janganlah tak suka pada Jibril. Sebab dia ni semuanya yang buat dia turun ke Nabi itu dengan sebab perintahan daripada Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan menghidayat daripada sesat. Hal keadaan membenar bagi barang antara hadapan daripada Taurat dan Injil. Jadi musaddiqan, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Musaddiqan, musaddiqan ini hal keadaan Quran yang diturun oleh Jibril. Tafsir gitu ya. Hal keadaan membenar, ini hal keadaan Quran yang diturun oleh Jibril itu membenar bagi barang yang antara hal keadaan Quran yang diturun membenar bagi barang yang antara hadapan Quran. Jadi barang antara hadapan tu makna barang yang sebelum pada Quran. Barang yang antara hadapan ini barang yang sebelum pada Quran. Mana barang yang diturun sebelum pada Quran. Barang yang antara di hadapan Quran, mana barang yang diturun sebelum pada Quran. Apa dia barang yang diturun sebelum pada Quran? Taurat dan Injil. Maknanya Jibril itu menurunkan Quran kepada Nabi, menurun tu atas jalan suruhan daripada Allah, dan Quran yang diturun oleh Jibril itu membenarkan akan apa yang ada dalam kitab Taurat dan membenarkan apa yang ada dalam kitab Injil. Jadi maknanya apabila benda yang disebut dalam kitab Taurat ada sebut juga di dalam Quran, menunjuk kata benda yang sebut dalam kitab Taurat tu betul. Apa benda yang disebut dalam kitab Injil dan juga benda itu disebut di dalam Quran, menunjuk kata benda yang disebut dalam Injil itu adalah benda yang betul. Itu makna Quran itu membenar akan kitab-kitab yang dahulu. Jadi maknanya kita nak tahu di manakah katanya Quran itu Taurat yang tidak diubah oleh manusia, Injil yang tidak diubahkan manusia, sekiranya ada sebut dalam Quran juga benda itu, maka iyalah betul. Kalau tak betul dengan dalam Quran, dalam Quran cerita lain, dalam Injil, dalam Taurat cerita lain, tak betul. Kalau begitu yang Injil tu salah, yang Taurat tu salah sebab diubah oleh manusia. Jadi maknanya salah katanya penunggulnya ialah Quran. Untuk nak cek, nak periksa kata benda yang dalam kitab Taurat tu betul ke salah. Maknanya dengan makna kalau salah tu bukan turun dengan secara salah, dengan maknanya ada diubah oleh manusia. Maksudnya begitu. Begitu ya. Wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ini nak menyatakan Quran tu lagi. Quran yang diturun oleh Jibril. Satu saat itu Quran itu membenarkan benda yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Sebab pembenar sebabnya dia Quran apa yang disebut dalam Taurat, dalam kitab-kitab yang dulu dalam Quran ada sebut ke semua dalam Quran.
Jadi kitab Quran tu mengandungi akan segala perkara yang terkandung dalam kitab-kitab yang dulu. Yang ada dalam kitab Taurat ada dalam Quran. Yang ada dalam Injil ada dalam Quran. Dan kalau benda yang ada dalam Quran tak mesti ada sebut dalam kitab Taurat. Setengah benda tu ada sebut dalam Quran tapi tak mesti ada sebut dalam kitab Taurat. Sebab kitab Quran terlebih luas daripada kitab-kitab yang dulu. Ni pun sifat bagi Quran juga. Wa hudan wa busyra lil mu'minin. Dan menghidayat, dan Quran itu menghidayat daripada sesat kepada jalan yang sebenar, dan menghidayat daripada sesat. Yani Quran itu menghidayatkan manusia daripada asalnya sesat kepada jalan yang sebenar, yang betul. Itu Quran. Dan menyuka dengan syurga bagi orang yang mukmin. Dan menyuka mana khabar baik. Mana nak cerita kata dalam Quran tu ada cerita baik, ada khabar baik. Khabar baik, khabar gembira. Apa dia khabar gembira tu ialah boleh masuk syurga. Akan masuk ke dalam syurga. Itu menyukakan dengan syurga. Maknanya dalam Quran tu ada khabar, ada cerita dengan cerita baik, ada khabar dengan khabar baik. Apa dia khabar baik tu ialah dapat masuk syurga. Akan dimasuk ke dalam syurga bagi segala orang mukmin. Jadi maknanya dalam Quran tu ada sebut cerita baik, khabar baik bagi orang mukmin ialah orang mukmin dapat masuk syurga. Itu ada cerita dalam Quran. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Lepas tu satu perhatian, man dengan kafirin, pada lil kafirin tu orang sama. Man dan al-kafirin pada kata lil kafirin. Itu orang yang sama. Maksudnya orang yang sama. Tapi awal ayat guna man, di hujung ayat guna al-kafirin. Tapi orang sama. Orang sama. Katanya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang berseteru bagi Allah, tidak taat kepada Allah, seterulah. Tidak taat kepada Allah, seterulah. Barang siapa yang ada berseteru bagi Allah, jadi berseteru dengan Allah, sebab benda yang Allah Ta'ala suruh dia tak buat, benda yang Allah Ta'ala larang dia buat. Maknanya orang tu orang seteru dengan Allah. Maknanya deraka kepada Allah. Dengan secara Allah Ta'ala suruh beriman, dia tak beriman. Dan segala malaikatnya berseteru dengan segala malaikat. Dan segala rasulnya dan Jibril dan Mikail. Siapa-siapa saja yang berseteru dengan Allah, dengan segala rasul dan segala malaikat, khususnya Jibril, khususnya Mikail. Jadi nak menunjuk kehebatan Jibril dan Mikail, sebut khususi. Jadi padahalnya apa dia? Jibril dan Mikail dah masuk di bawah malaikat. Tapi sebutkan Jibril pulaknya untuk nak menunjuk, untuk nak apa dia? Nak menunjuk katanya Jibril itu adalah lebih daripada yang lain. Mikail lebih pada malaikat yang lain. Barang siapa beriman, berseteru bagi Allah dan segala malaikat, itu dah masuk Jibril, dah masuk Mikail, dan segala rasul, dan Allah Ta'ala sebut wa Jibril dan Jibril. Ini khususi sebut Jibril pula, khususi sebut Mikail pula. Itu nak menunjuk katanya dua-dua malaikat ini lebih daripada segala malaikat. Peringkat dia.
Siapa-siapa yang berseteru dengan Allah, dengan malaikat, dengan Rasul, dengan Jibril, dengan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa dia kafirin? Man tadi, barang siapa tadi. Orang itulah. Mana-mana orang yang berseteru dengan Allah, dengan malaikat, dengan Rasul, dengan Jibril, dengan Mikail, orang tu, maka Allah berseteru dengan orang. Maka Allah berseteru dengan mereka itu. Maka bahwasanya Allah seteru bagi segala orang kafir. Macam mana seteru Allah dengan orang kafir? Maknanya Allah Ta'ala membalas dengan balasan jahat. Bukan seteru macam kita berasa seteru dalam hati, itu bukan dia begitu. Itu tak layak dengan Allah. Maka bahwasanya Allah Ta'ala seteru bagi segala orang-orang kafir. Kenapa? Kerana orang yang tersebut, kerana orang yang seteru dengan salah satu daripada itu kafir. Kerana siapa yang seteru dengan mana-mana, seteru dengan Allah, seteru dengan Nabi, seteru dengan malaikat, adalah orang tu orang kafir. Maka sebut katanya, apabila begitu maknanya dia sini tu nak cerita katanya kalau nak banding sama-sama manusia ni, maknanya Allah seteru dengan orang ni, orang tu lah. Tapi tak boleh kita pakai makna seteru macam kita seteru, macam manusia berseteru setengah kepada setengah, tu tak boleh. Benda itu mustahil pada Allah. Benda itu mustahil kepada Allah. Sebab asal makna seteru tu maknanya buat anyai kepada orang, buat zalim pada orang, maka orang tu jadi berseteru lah. Tapi Allah Ta'ala tidaklah begitu, tak boleh kata seteru macam kita maklum tu, tak boleh. Dengan maknanya orang ni apabila jadi seteru bagi Allah, maknanya orang ni tak taat, tidak patuh taat kepada Allah, maka orang ni akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi Allah seteru bagi dia dengan sebab mereka tidak taat kepada Allah. Allah Ta'ala suruh beriman, maka dia tak beriman, dia paling benci pula pada Allah, paling benci juga pada malaikat dan Rasul, maknanya orang ni dah seteru dengan Allah. Apabila mereka itu berseteru dengan Allah, maka Allah pun seteru bagi mereka juga. Tapi bukan makna seteru maknanya buat itu macam tadi, bukan. Macam seteru yang kita maklum tu bukan. Bukan seteru Allah kepada orang kafir, makna Allah Ta'ala balas azab, mu'azab kepada orang kafir. Itulah. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sungguhnya telah kami turunkan kepada engkau. Dan sungguhnya telah kami turunkan kepada engkau. Tapi turun tu melalui Jibril. Kan? Bukan Allah Ta'ala direct kepada Nabi. Bukan Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi itu melalui Jibril. Maka sungguhnya telah kami turun kepada engkau ya Muhammad, tapi turun tu melalui Jibril. Akan beberapa mukjizat yang nyata. Tu ayat mukjizat yang nyata. Mukjizat yang nyata, sebesar-besar mukjizatnya, sehebat-hebat mukjizatnya ialah Al-Quran. Maknanya Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad itu beberapa mukjizat yang nyata, yang jelas. Yang nyata oleh tunjukkannya. Yang nyata oleh tunjukkannya. Yang nyata oleh tunjukkan dia, dan nyata bahawasa mukjizat itu datang daripada Allah. Ni mukjizat yang nyata
nyata kata dia tu datang daripada Allah. Sebab kalau dengan mana nyata, kalau kata nyata dia ada dua tafsir. Mukjizat yang nyata, apa makna nyata? Ada di tafsir kata nyata bahwasanya jelas nyata daripada Allah. Jelas bahawa mukjizat itu datang daripada Allah. Bukan Nabi sendiri mengadakan mukjizat. Bukan Nabi sendiri menyatakan mukjizat. Mengadakan mukjizat. Sebab apa? Sebab kalau Nabi sendiri, macam mana Nabi nak kuasa, nak membelahkan bulan? Sebab Nabi itu sebagai manusia yang biasa saja. Kalau Nabi sendiri, macam mana dia nak mengeluarkan apa dia? Akan air kat celah jari masalah. Nak bercakap dengan, memanglah Nabi itu orang yang mempunyai balarah yang kuat, tetapi tak kuasa juga. Yang Nabi itu dia dah mempunyai sifat balarah yang kuat, yang tinggi, tapi tak kuasa juga dia nak kecakap balarah macam balarah Quran. Jadi maknanya cakapan Quran berbalarah sangat itu bukan daripada Nabi. Kalau Nabi cakap dengan fikiran dia sendiri, tak tinggi sangat macam tinggian Quran. Tapi memanglah kalau banding Nabi itu, Nabi kuasa cakap balarah, cakap dengan cakapan tinggi-tinggi lebih pada manusia biasa. Tapi nak balarah macam Quran, taklah juganya. Jadi maknanya kalau Quran itu daripada Nabi, susunan daripada Nabi, maka tak begitu balarah macam balarah Quran sekarang. Dan mana-mana mukjizat tu kalau kita fikir macam mana Nabi nak mengadakan sendiri kalau Allah Ta'ala tak bagi berlaku. Belah bulan ke apa dia tu. Sebab Nabi tu sebagai manusia yang biasa, mana kuasaan nak belah bulan. Mana kuasa nak keluarkan air kat celah jari. Kalau tidak Allah Ta'ala mengeluarkan air. Itu makna kata nyata daripada Allah. Atau makna satu laginya, mukjizat, dia tujuan mukjizat itu nak bagi orang percaya kepada Nabi, nak bagi orang beriman pada Nabi. Maknanya mukjizat tu sebagaimana kita maklum dalam huraian sifat apa dia? Sifat amanah. Sifat amanah, jadi maknanya mukjizat tu sebagai penjaminan bahawasanya adalah orang yang mendakwakan Rasul itu adalah sebenar. Maka Allah Ta'ala menurunkan mukjizat sebagai penjaminan daripada Allah, sebagai pengakuan daripada Allah bahawasanya yang ni sebenar. Orang yang mendakwa kata Rasul tu serta ada berlaku mukjizat tu, dia sebenar pada dakwaan jadi Rasulullah. Maka apabila datang mukjizat, mana-mana mukjizat sekalipun, jelaslah menunjuk katanya orang ni sebenar jadi Rasul. Itu nyata jelas kata Nabi itu jadi Rasul dengan sebab jadi mana reti kita faham daripada mukjizat tu, tunjukkan mukjizat tu jelas. Katanya orang jadi Rasul tu sebenar. Itu mana mukjizat yang nyata. Dengan mana tunjukkan dia bagi faham dia tu nyata atau nyata daripada Allah. Menolak bagi perkataan Ibn Suriyah. Menolak maknanya ini mangkana aduan semuanya. Semua perkataan yang disebut tadi, semua ayat tadi, ayat tadi itu fa innahu, mulai pada awal, mangkana aduwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi idznillah, apa dia? Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin man kana aduwwan lillah hingga seterusnya. Maka semua ayat tu tujuan Allah Ta'ala turun tu nak menolakkan bagi perkataan Ibn Suriyah, Abdullah bin Suriyah tadi. Apa dia? Majitana bi syai'in. Majitana bi syai'in. Apa maknanya? Tiada engkau bawa datang akan kami dengan satu mukjizat. Jadi maknanya semua tu jadi semuanya ayat tadi tu nak talakkan perkataan yang mana kata oleh Ibn Suriyah, Abdullah bin Suriyah kepada Nabi.
Katanya, dia kata pada Nabi, kata apa dia katanya? Engkau bawa datang akan kami dengan suatu mukjizat. Mana engkau tak boleh tunjuk pada kami dengan satu mukjizat sekalipun. Jadi Abdullah bin Surya dia kata pada Nabi, engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau tidak ada datang, tak ada mukjizat satu pun boleh kami tengokkan mukjizat. Tidak ada mukjizat yang berlaku pada engkau. Engkau tak boleh bawa datang mukjizat bagi kami tengok, bagi kami menyaksi. Sebab tu kami tak beriman, sebab tu kami tak percaya kepada engkau. Seolah Ibn Surya tu kata begitu. Maka Allah Ta'ala pun turun ayat tadi, lebih-lebih laginya, laqad anzalna ilaika ayatin. Lebih laginya ayat ni, walaqad anzalna ilaika ayatin ni, nak menolakkan perkataan Ibn Surya yang mana kata kepada Nabi-Nya begitu. Wa ma yakfuru biha illa al-fasikun, dan tiada kufur dengannya, dengan mukjizat, melainkan oleh segala orang yang fasik, yakni orang kafir. Orang fasik yakni orang yang kafir. Maknanya orang yang tak percaya kepada mukjizat Nabi, tak lain tak bukan orang tu ialah orang yang fasik, orang yang kafir. Dengan mana orang yang mukmin dia terus percaya apabila dapat menyaksikan mukjizat yang diturun pada Nabi. Sebab mukjizat yang nyata, ayat yang nyata, begitulah. Maka kita akhir di situ pada katanya, awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Awa kullama, wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نسألك كما قرأناه وحفظنا فردد علينا واقتحت إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih bang. Assalamualaikum. Terima kasih, Bah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Bapak. Sama-sama.